Okey, bab yang ketujuh, geometri koordinat. Hari ni saya nak ajar sikit je. Tak nak ajar banyak, nanti awak pening. Okey, ini buku teks awak. Tajuknya geometri koordinat. Apa yang akan anda pelajari dalam tajuk ni? Ada 4 subtopik yang awak kena pelajari. Iaitu pembahagi tembereng garis, garis lurus selari, garis lurus selari dan garis lurus renjang, luas poligon dan persamaan lokus. Ini sebenarnya macam pernah dengar poligon tu apa, lokus tu apa, selari apa, semua perkataan tu pernah dengar. Cuma kita lebih perincikan apa dia semua tu. Okey, tembereng. Pernah dengar tembereng? Pernah dengar tak tembereng? Bukan temberang, temberang tu lain. Ni Dengar tembereng. yang Benar. ke Ustazah? Yang mana? Tembereng garis. Okey, hari ni saya nak masuk itu saja. Pembahagi tembereng garis. Satu subtopik daripada 4. Saya tak nak ajar panjang-panjang sebab dah tengah hari. Saya semua dah penat dah. Pukul 1 hingga 2:30 dah tengah hari dah. Okey, apa dia tembereng garis? Tembereng garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai 2 titik hujung dengan panjang dan jarak tertentu. Mana-mana titik yang terletak pada tembereng itu dalam nisbah tertentu dikenali sebagai titik pembahagian. Okey, dalam ni saya nak awak recall balik, ingat balik apa dia. Kalau saya bagi nak cari jarak, nak cari jarak. Ini dah belajar masa tingkatan berapa? Kalau saya bagi satu garis lurus, saya letak sini koordinatnya 2, 2. Saya letak sini koordinatnya 2, 10. Okey, berapa jarak AB? Namanya A, namanya B. Berapa jarak AB? Siapa tahu? Koordinatnya 2, 2, 2, 10. Berapa jarak AB? 8 unit. 8 unit. Betul? 8 unit. Macam mana awak dapat 8? Sebab awak ambil 10 tolak 2. 2 ni tak berubah sebab kalau ikut salah ni. Maksudnya salah ni, saya salah tulis. Sepatutnya 2, 2. 10, 2. Macam tu. X X yang berubah. Kalau kita buat paksi, kalau kita buat Cartesian plan tu, yang ni ialah 2, yang ni 2, yang ni ialah 10, yang ni 2. Koordinatnya. Jadi 10 tolak 2 ialah 8 unit. Kalau macam ni baru betul tadi tu. 2, 2, 2, 10. Maksudnya kalau kita lukis dalam bentuk Cartesian plan, koordinat yang ni 2, 2, iaitu pula 2, 10. So sama, ini 8 unit. Tak perlu sebut dia paksi X ke paksi Y sebab dia nak jarak. Jadi 8 unit lah. Okey, itu dah belajar masa tingkatan berapa saya tak ingat. Ingat tak? 1 ke 2? 2. Tingkatan 2. 2. Okey, tajuk koordinat saya rasa. Tajuk koordinat. Okey, tapi dalam MX ni dia tak nak kita melukis-lukis Cartesian plan, tak ada. Kita tak perlu lukis pun. Kita banyak kepada pengiraan. 5, 6. Okey. Macam nak kira jarak tu? Dia bukan straight, tegak, dia bukan tegak, dia bukan terbaring. Dia kita panggil apa? Dia condong. Macam nak kira? Macam tadi kita nampak dua-dua tu abaikan 10 dua. Ini apa pula tu? Okey, kalau macam ni macam mana kita nak kira? Dia kena buat segitiga lah. Kalau sini 2, 2, sini 5, 6. Kalau nak lukis lah, tapi ada formula dia. Ingat tak formula dia? Formula jarak X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2 square root. Sebab dia macam formula Pythagoras theorem. Kita nak cari hypotenuse. Okey, X1 tolak X2. Mana satu X1? Okey, tak kisah mana-mana. Kalau katakan awak letak ni X1, sini mesti Y1 lah. Dia tak boleh X1, Y2. Okey, kalau katakan ini S2, ini ialah Y2. Okey, 5 tolak 2 kuasa 2. 6 tolak 2 kuasa 2. So akan dapat 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Bla 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 dapat 9 campur 16. 25. Jangan lupa sebab ni Pythagoras theorem square root. So jaraknya, panjangnya ialah 5.
panjangnya 5. Ini pun awak dah belajar masa tingkatan 2. Okey, untuk hari ni kita bukan nak kira jarak ke apa. Ini kita nak tengok. Okey, contoh saya ambil daripada buku teks. Diberi tembereng garis lurus PQ suatu titik R terletak pada PQ. Okey, dia bagi satu garis lurus. Tembereng tu sebenarnya garis lurus. Awak jangan pening kepala. Awak bayangkan tembereng tu ialah garis lurus. Okey, diberi tembereng garis PQ. Kita pun letaklah PQ. Macam tu. Terletak pada R ni terletak pada PQ. R terletak pada PQ. R tu mungkin berada di sini lah, di mana-mana. Mungkin dia ada di sini. Sebab dia kata terletak pada PQ. Mungkin dia pun ada di sini. Tak kisah. Okey, kita nak baca dulu. Jika R berada 7/9 jarak PQ dari titik P di sepanjang tembereng garis PQ. Okey, so kena ingat nisbah. R terletak 7/9. Rasanya kat mana kedudukan R yang sesuai? Dia dekat Q ke dekat R? Dekat P. Okey, maksudnya sini sampai sini kita anggapkan dia 9. R terletak 7/9. So rasa adakah dia berada di sini ataupun berada di sini? Mana pilihan awak? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Yang logik. Kanan. Kanan. Okey, kat sini. Bagus. Kat sini R sebab apa? Ni 9, sini sampai sini 9. 7 daripada 9, inilah dia lebih sikit. 7 daripada 9. R berada menghampiri Q. So lebih sikitnya 2. 9 tolak 7, 2. Okey, soalan A. Lakarkan situasi menggunakan tembereng garis. Kita dah lakar lah tu. Inilah yang awak membayangkan tadi, R tu menghampiri kepada Q. Okey, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Tadi kan dah sebutkan dia paling dekat dengan Q lah. Sebab dia dah menghampiri, tinggal 2 je lagi. Okey, dengan menggunakan maklumat diberi, tentukan nisbah berikut. Soalan dia. PR nisbah PQ. Mana saya nak tulis PR nisbah PQ? P ke R, R ke Q. Buat apa saya tulis? Tadi kan saya dah sebut kan, ini 7, sini 2. Sebab semuanya 9. Jadi jawapannya ialah PR nisbah PQ ialah 7 nisbah 9. Okey, RQ nisbah PR. RQ nisbah PR. Jadi RQ2, PR7, 2 nisbah 7. Ini basic awak kena faham ni sebab nanti awak akan jumpa macam-macam. Okey, PR nisbah RQ. PR, ini PR 7, RQ 2. So 7 nisbah 2. Okey, nampak tak dia punya nisbah dia? Ini contoh soalan daripada buku teks. Dia bagi bentuk tali macam ni. Diberi, okey, raja di atas, di bawah menunjukkan titik P, ini P ya. Membagi seatas tali AB dengan nisbah MN. Okey, dia tak nak bagi nombor, dia bagi MN. Yang ni M, yang ni N. Diberi AP 10. AP, okey, yang ini 10, panjang A ke P 10. A ke B 35. Jadi kita kena kira selebihnya ni 35 tolak 10, 25. Senang nanti nak kira. Cari nilai M dan nilai N. Yang 10. Yang 10. N25. Yang 25. 25. Jawapan belum tepat. Kenapa? 2 nisbah 5 ke? Ya, maksudnya M 10, N 25. Awak kena kecilkan. Nampak macam ni kan? Kita pun buat macam ni lah. Sama je ni sebab apa ni. Kecilkan guna sifir 5. 42/5. So M awak, jawapan awak ialah 2. N ialah 5. Itu baru tepat kan? Sebab M dan N tu ialah nombor ni sebab bukan nombor betul. Okey, huraikan kedudukan P di atas tali itu berhubung dengan nisbahnya. Macam mana kita nak huraikan? Huraikan P. Okey, so jawapan dia, awak jangan buat karangan bahasa Melayu pula. 350 patah perkataan. Ini at maths ya. Dia kalau kata huraikan pun paling panjang sebaris je. Itu matematik kan, dia bukannya panjang-panjang. Okey, jawapan dia ialah P membahagi tali AB dengan nisbah 25. Sebab dia kata hubungkan dengan nisbah. P membahagi tali AB dengan nisbah 25. Itu saja huraian dia.
Okey, jika tali itu diletakkan di atas paksi X pada satah kartes dan asalan dan koordinat B ialah 21, kosong, tentukan koordinat P. Okey, dia kata diletak atas satah kartes, ini paksi X, so ini paksi Y lah. A ni A asalan, so sini koordinat A. Dan koordinat B yang ujung ni, B ni ialah 21, kosong. Okey. Tentukan koordinat P. Macam mana kita nak tentukan? Macam mana nak tentukan koordinat P? Kita tahu nisbahnya ialah 25. Kita sebut tadi, terkira 25. Macam mana kita nak kira? Siapa boleh bagi jawapan? Adakah ini 2? Kosong? Salah. Sebab kalau ni 2, sini akan jadi 7. Betul? Sebab dia 25. Adakah ini 4? Kosong? Okey, kalau sini 4, kita darab 2 dengan nisbah. Sini akan jadi 7 darab 2, 14. Sini akan jadi 14. Bukan 5 darab 2. 7. Panjang daripada sini sampai padang buatlah. Dia dalam gandaan lah. Nisbah dalam gandaan. Okey, kalau saya darab 3, 2 darab 3, maksudnya sini 6. 7 darab 3 sampai sini 7, 41. Okey, so jawapan awak yang mana tepat? Jawapan kita ialah 6, kosong. P 6, kosong. Sebab gandaan dia tu 3 kali. Panjang ni 7, tapi sini 21. So 7 darab 3 21. Jadi kalau 2 darab 3 ialah 6. 6, kosong. Ini kalau kita congak lah. Lepas ni kita akan masuk pengiraan. Tak ada congak macam ni. Nak tunjukkan awak faham ke tak faham nisbah tu? Okay, next. Kita baru pergi pada formula. Ingat tak? Boleh ingat tak formula ni? Ini ialah formula tembereng. Kalau tanya saya boleh ingat tak ingat, saya pun tak ingat. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat, nak bagi ingat formula tembereng ni? Dia ada cara menerbitkan rumus, tapi saya nak terangkan. Kalau saya terangkan nanti awak pening. Awak boleh tengok buku teks. Macam mana rumus ni terbentuk. Kalau saya terangkan nanti Allah, nanti awak kata, susahnya. Sebenarnya ni senang je. Okey, formulanya saya nak terangkan formula yang paling simple. Kalau kita nampak je soalan, kita akan buat ini. Kita akan lakarkan macam tu. Sebab apa? Sebab saya tak nak awak hafal formula. Ini X1 NX1 tambah MX2 per M tambah N, NY1 tambah MY2 per M tambah N. Hafal terlanggar batu dah bertukar pula. Jadi terbaik balik pula Y-nya kat mana. Tak boleh, jangan hafal lah, bahaya. Secara paling mudah kita nak ingat ialah, kena tahu dulu apa dia MN. Apa dia MN? Maksudnya kat sini ialah M, kat sini ialah N. Nisbah M dengan N. Okey, lepas tu ini ialah X1, ini ialah Y1, ini ialah X2, ini ialah Y2. Kena betul pasangan dia, jangan terbalik. Kalau X1, Y2 bukan pasangan dia, dia kena X1 bersama Y1. Okey, so kita nak yang ini sebenarnya, kita nak P yang ni. Formula tu merujuk kepada ini. Formula nak cari yang ini formula nak cari yang itu. So macam mana kita nak bagi ingat formula dia? Dia lompat. Dia main lompat-lompat je macam ni. Nampak tak? Saya buat gambaran tu. Maksudnya, kalau saya nak cari koordinat XY, koordinat tengah bukan tengah ni, pembahagian tembereng ni, dia tak boleh kata tengah. Kalau tengah senang, ini mungkin nisbah 5, 7 macam tadi ke. Okey, formula dia, kita fokus nak cari X dulu. Fokus cari X dulu. Tak nak buat anak panah banyak pening. Okey, so kat sini ialah cerita pasal X, koma. Kat sini cerita pasal Y. Okey, kita cerita pasal X dulu. Maksudnya, nak dapatkan X yang ini, tembereng yang ini, ambil M darabkan dengan M darabkan dengan X2. Okey. Yang ini
M ni, sebab tu saya buat anak panah ke sini. M, pap sini, darabkan dengan X2. Sebab kita cerita pasal X dulu. Okey, tambah. Kita ambil N ni pula. N ni, kita pap sini, kita darabkan dengan X1. So, N darab X1. Kurkan dengan, apa ni sebab kita? M dan N, jadi hasil tambah M tambah N. Okey, itu cerita pasal X. Sekarang ni kita nak cerita pasal Y pula. Y dia ada koma sebab kita koordinat kan ada XY. Y pula sama juga, ulang proses yang sama. M darabkan dengan Y2 ni. So kita akan tulis M darabkan dengan Y2 tambah, okey, N yang ni pula darabkan dengan ini. Sebab tu dia buat anak panah jauh. Dia lompat, dia bukan sebelah ni ya. Dia kena pergi ke sini. Dia kawan dengan orang jauh, dia tak kawan dengan orang dekat. So N darabkan dengan Y1 per dengan M tambah N. Dah, itulah formula dia. Jangan hafal. Okey, ini tak apa nampak. Kalau saya bagi gambaran, saya bagi nombor. Saya letak sini. Sini, saya letak ini ialah koordinatnya 2, 3. Bagi nombor lain-lain sikit. Yang ni seletaknya 5, 10. Okey, saya nak yang ni ya. Saya nak pembagian tembereng P ni. Nisbah yang dia bagi ialah apa lagi? 4, nombor yang tak ada kat sini. 4 dengan 6. Tak boleh, dia tak boleh 4. 4 dengan 6 tu 2, 3. Okey, 4 dengan 7. Okey contohnya, nak tengok. Jangan tengok formula. Kita ingat, kita buat apa mula-mula. Okey, mula kita buat ni. 4 ni pergi ke sini. 7 ni pergi ke sini. Okey, so sekarang ni tulis apa dia. Koordinat XY ni iaitu PXY sama dengan, okey sebut. Kita tengok X dulu. Macam mana nak dapatkan X? Apa darab apa? Siapa boleh sebut? Berapa darab berapa? Cepat. 4 darab 5. Betul? Ambil 4 ni. Pergi sana lompat. Sebab kita cerita pasal X lah. Darabkan dengan 5. Jangan darab dengan Y pula. Okey, tambah. Masih lagi X. 7 darab 2. Okey, pandai. 7 darab 2. Kita ambil yang ini. Ambil 7 ni. Bawa sini. Darabkan dengan X lah. 7 darab 2. Okey, perkan dengan 4 tambah 7. okey, 4 tambah 7 iaitu 11. Itu baru X. Koma. Koordinat Y pula. Y. Macam dapat Y? Darab 10. 4 darab 10 tambah 7 darab 3. 7 darab 3. Okey, perkan dengan sama 7 tambah 4, 11. Okey, tekan kalkulator terus dapat. Nampak tak? Jadi bila nampak soalan macam ni, dia tak bagi gambaran, dia tak bagi bentuk garisan semua tak ada. Dia bagi ayat bla 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 bla. So awak kena fahamkan ayat dia sebab awak dah belajar tadi nisbah macam mana nak letakkan PQ2, QR. Lukis, kena lukis ini. Kalau lukis ni awak dah nampak bentuk gambaran dia, senang hidup awak. Tapi ingat, tak semestinya soalan tu tanya XY. Ada kala soalan dia bagi nilai ni, nak dapatkan nilai ni. Tapi kalau dah ingat formula, senang. Okey, itu formula pembahagian tembereng. Yang ini, kalau midpoint, titik tengah. Titik tengah ni saya tak nak terangkan panjang sebab dia senang je. Titik tengah ni kalau saya bagi sini 2, 2, sini 6, 10. Saya nak di tengah-tengah, tak ada masalah. Tambah je 2 tambah 6 bahagi 2. 2 tambah 10 bahagi 2. X ni 2 tambahkan dengan 6. So 8 bagi 2 dapat 4. 2 yang ini dengan Y ni 2 tambah 10, 12 bagi 2, 6. So ini koordinat kita ialah 4, 6. So ingat kalau midpoint, titik tengah X1 tambah X2 bahagi 2 je. Y1 tambah Y2 bahagi 2 je. Senang.
Itu pun dah belajar masa menengah rendah. Okay, next. Kita pergi contoh soalan. Macam mana soalan tanya? Kita dah ada dua formula, midpoint yang sangat mudah dan term bearing yang kena lukis lompat-lompat tu. Okay, kita baca soalan. Ini soalan dia tak bagi pun bentuk garis lurus, mana koordinat, awak kena letak sendiri. Okay, so saya akan lukis dulu. Mesti lukis dulu supaya senang kita nak ingat ni. Koordinat titik A dan B masing-masing. Okay, ini ialah A, ini ialah B. Ini ialah negatif 5, negatif 2. B ialah 5, 8. Okay. Jika titik P membahagi tembeling garis lurus AB dengan nisbah 3, 2, maksudnya dia singit sikit lah. Ini ialah P. Nisbah kita dia bagi siap-siap 3, 2. Cari koordinat P. Nak cari P. Nak cari XY ni. So boleh buat tak? Boleh kan? Senang kan? Senang sangat ni. Ini lompat sini. Ini lompat sini. Senang je. Kalau kita dah ingat macam tu, senang. XY ialah 3 darab 5 tambah 2 ni. 2 ni darabkan dengan negatif 5. Perkan 3 tambah 2, 5, koma. Itu X lah. Y pula. 3 darab 8 tambah 2 darab negatif 2 per dengan 5. Sebab kita dah ingat dah macam mana nak buat. Saya ulang balik. 3 darab 5. 2 darab negatif 5. Okay, tulis. 3 tambah 2, 5. Okay, Y pula 3 darab 8. 2 darab negatif 2. Perkan 3 tambah 2, 5. Okay, tekan kalkulator, keluarlah jawapan dia. Dah pandai dah, tekan kalkulator mesti dah pandai. Senang je tu. Okay, dah siap dapatlah koordinat P. So A ni, tekan kalkulator. Dah tekan kalkulator belum? Dapat tak jawapan dia? Tekan kalkulator nanti akan dapat jawapan dia ialah 1, 4. Untuk P ya, untuk P. Okay, faham lah? Faham tak setakat ni? Faham Zah? Okay, next. Kita tengok soalan B. Macam mana dia pusing. MX kan dia suka menguji ni. A negatif 7, 3. P 5, negatif 3. B dan M terletak pada satu garis lurus. Memanglah semua satu garis lurus. Diberi P membahagi tembeling garis AB dengan nisbah 3, 1. Okay, so ini ialah A. Ini ialah B. P membahagi tembeling garis AB. Nisbah 3, 1. Maksudnya P kat sini lah. Dia bahagi 3, 1. M ialah tengah-tengah. Okey, ni kemudian lah. Okey, sekarang ni A-nya dia bagi negatif 7, 3. P dia bagi 5, negatif 3. Sedangkan formula yang saya ajar tadi untuk dapatkan P. Sekarang ni P pula dia bagi. Masalah ni. Okey, B ialah XY lah. Apa yang tak bagi tu senang kita letak XY. So kita masih guna formula yang sama sebab dia term bearing nisbah ni. So saya buat dia lompat sini ke sini. Yang ini satu ni ke sini. Okay, macam mana kita nak buat? Ingat, yang sebelah kiri kita ialah P. Ataupun yang berada di dalam garisan. Bukan di hujung-hujung. Saya tak boleh kata tengah-tengah. Tengah lain. Dia bukan tengah-tengah. Okey, jadi saya akan letak P awak ialah kat sini. 5, negatif 3 sama dengan. Jangan terbalik. P tu ada di luar, di sebelah kiri. Okey, sekarang ni baru kita baca. Baru kita tulis. 3 darab berapa? Ni. 3 darab ni X. 3 darab X. So 3X lah. Tambah. Okey, 1 darab negatif 7. Perkan dengan 3 tambah 1 tadi berapa? 4. Okey, Y pula sama ulang balik. 3 darab Y, 3Y, 1 darab dengan 3. Per dengan 4. Saya ulang balik. 3 darab X. Tambah 1 darab negatif 7. Sebab ini bahagian X dan ini bahagian X. Okey, koma. Y pula. 3 darab Y
Satu ni darabkan dengan Y yang ni, 3. Okey, kita pun kira macam biasa nak dapatkan XY, nak dapatkan koordinat B tu. Hati-hati kira macam mana nak kira tu. 3X tolak 7/4. 1 darab negatif 7 jangan jadi negatif 6 pula. Ni darab ah. Okey, 3Y tambah 1 darab 3, 3/4. Koordinat dia ialah 5, negatif 3. Sampai sini awak kena asingkan. Dia bukan persamaan serentak macam tu, dia simple je. Asingkan maksudnya 3X tolak 7/4 sama dengan berapa? 5. Berapa 4 pula? 3X tolak 7/4 sama dengan yang ini sama dengan yang depan lah. Sama dengan 5. Yang ini pula 3Y tambah 3/4 sama dengan negatif 3. Kita ambil yang ini. Yang ini samakan dengan yang ini. Sebab yang depan kan, itu kan X. Yang Y tu kita ambil yang Y lah. Kalau yang belakang ni tak nak, saya nak hijau. Okey, ni padam pula. Ni hijau ni samakan dengan yang ni. Okey, kira macam biasa, algebra biasalah. Tak pandai kan? So 3X sama dengan 5 darab 4 tambah 7, 27, 3X. So X sama dengan apa? 27 bagi 3? 9. Okey, Y pula 3Y sama dengan ini buat sini, jadi negatif 3 darab 4, negatif 12. Pindah sini, tolak 3 laju, negatif 15. Okey, so Y sama dengan negatif 5. So koordinat apa tadi? Koordinat B awak ialah 9, negatif 5. Macam tu kira dia. Saya takut awak tersalah letak ni. Sangat takut kalau awak terletak. Dia lain, yang ini yang berada di atas garisan tu mesti ada di luar. Walaupun dia tak nak P, dia nak B, kena pusing lah formula awak tu. Okey, faham lah? Okey, koordinat M. Soalan B1, B2. Saya dapatkan koordinat M. M ialah titik tengah. Jadi kalau dah dapat tadi, B dah dapat berapa? Mana perginya? 9 negatif 5. B dah dapat 9 negatif 5. Ini B yang 9 negatif 5. M tu tengah-tengah. M ialah titik tengah. Jadi, macam dapatkan M. M ialah negatif 7 tambah 9 bahagi 2. 3 tambah tolak 5 bahagi 2. Itu saja. Hujung yang ini tambah dengan hujung yang ini bahagi 2. Hujung yang ini tambah hujung yang ini bahagi 2. So, dapat jawapan dia. Okey, itu je formula gini. Tak ada lain-lain. Cuma saya takut awak nak lukis tu nanti awak salah. Pengiraan dia sama je. Okey, satu lagi. Apa dah? Lambat juga ah. Yang ni lain pula lah dia bagi macam mana ni. Tengok contoh 3, cari nisbah AP. Dia nak minta nisbah pula. So, saya kata satu formula tu dia boleh tanya macam-macam. Dia minta nisbah pula dengan keadaan P13 membahagi tembereng. Maksudnya P kat sini lah. P ialah negatif 1, 2. Membagi tembereng garis yang menyambungkan A negatif 2, 1 dan B 2, 5. Okey. So apakah nisbah yang sepatutnya kat sini? Saya letak dia M, N. Sebab tak tahu M dan N. Okey, ini soalan yang dia pusing sikit, dia bagi negatif 1, 2. Sama, formulanya sama. Jadi sekarang ni di luar kita nak tulis apa? Yang depan kat sini nak tulis apa? Nak tulis A ke P ke B? Cepat. Tengah-tengah dah. P. Apa dia? P ya? Negatif Betul. 1, 2. Ambil yang ni. Yang berada di atas garisan. Bukan hujung-hujung P1, 2. Okey, kita pun dah ingat formula tadi. Lompat sana, lompat sini. Iaitu M darab dengan 2.
tambah N darab dengan negatif 2 bahagi dengan M tambah N sebab tak tahu. Okey, Y pula N darab 5 tambah N darab 1 per dengan M tambah N. Tengok, tak payah ingat formula, kita dah tahu kan macam mana pergerakan kita nak tulis tu. M darab 2 tambah N darab negatif 2. Ingat, ini tambah ya, jangan darab bahagi pula. Okey, Y pula M darab 5 tambah N darab negatif 1. Ini mesti nisbah ya. Per ni mesti hasil tambah M dengan N. Okey, complicated nampaknya sebab ada banyak MN. M darab 2 tu betul ada 2M. Tolak 2N. Okey, yang ni pun sama 5M tambah N. Okey, memang complicated sebab macam tak apa, kita tengok dulu. 4 berat lah. Okey, ambil satu-satu. Sebelah-sebelah saya ambil X dulu. Saya ambil bahagian X dulu. Yang ni tadi kita matchkan dengan yang bahagian X. Kita pun tulis 2M tolak 2N per M tambah N sama dengan negatif 1. Okey, 2M tolak 2N sama dengan, ni bawa sini, darab jadi tolak M tolak N. Buka bracket dia, tahu kan? Tolak M tolak N. Okey. M, macam mana tu nak buat tu? M pindah sini boleh? M pindah sini. So 2M tambah M tolak N tambah 2N. Kita asingkan M sebelah sini. M 3 kaki dengan N 2 kaki. Ingat lagi. 3M. Ini 1N. Okey. Perlu tak kita buat persamaan serentak? Kira pula Y sebab ada 2 unknown. Perlu tak? Ini tak perlu lah. Sepatutnya 2 unknown kenalah ada 2 persamaan. Tidak, ini lagi mudah. Macam mana? Ini saya pindah N ke sini. M per N 1 per 3. Nampak tak? M bahagi N 1 kekal 3 yang kita pindah sana. Jadi jawapan awak ialah M per tu tukar kepada nisbah M nisbah N sama dengan 1 nisbah 3. Itulah jawapannya. Jadi patah balik semula. Apa dia M? M tu ialah 1. Apa dia N? N ialah 3. Ni kita baca macam ni tau. Kita baca M adalah 1. N adalah 3. Macam tu cara baca dia. Kalau dia tanya nisbah, M nisbah N sama dengan 1 nisbah 3. Okey. Nampak dia tanya. Dia bertanya macam-macam. Ini belumlah dia pusing-pusing lagi. Ayat simple je ayat ni. Dia boleh tanya, dia bagi yang ini, dia bagi koordinat yang ni, dia tanya koordinat yang ni. Ataupun dia bagi semua 3 ni, dia minta yang ini. Menggunakan satu formula je, dia boleh pusing macam-macam. Okey, next lah. Titik RPT. Ni lagi lah banyak sangat. Huruf P ada, T ada, H ada. Dengan pening. Awak ni biasa kalau guna unknown je, awak pening lah. Tak nak buat lah. Soalan tak baca lagi. Benda ni semua main P, T, H, A, B, C. Nampak nombor 2 dengan nombor 3 je. Dia pun tak nak buat. Padahal soalan macam ni sebenarnya yang senang. Okey, cuba tengok yang ni. Titik R, P, T membahagi tembereng garis menyambungkan A dengan B. So kita dah faham dah. Titik R, P, T maksudnya R tu di mana? R tu berada di sinilah. Di antara garisan tu. Sebab dia kata membahagi tembereng. Jadi R kita ialah koordinatnya PT je. Menyambungkan A ialah 2H dengan H. B kita ialah 2P dengan 3T. Dengan nisbah 2, 3. Saya salah ni. Patutnya R ni himpit ke A. Ungkapkan P dalam sebutan T. Tu jawapan awak, dia bukan nak nombor, dia nak macam tu je. Ungkapan P dalam sebutan T. Okey. Tu nampak yang tu. Sama je. Sama je. Buat macam ni dulu. Lepas tu kita pun tulislah. Kita kan dah ingat formula. Mesti yang kat luar ni ialah PT. Iaitu R lah. Mesti yang itu. Okey. 2 darab berapa?
2 darab 2P tambah 3 darab 2H. Apa dengan 2 tambah 3. Terus tulis 2 tambah 3 ialah 5. Okay, Y pula. Y, bahagian Y pula sama, ulang balik. 2 darab 3T tambah 3 darab H. Jangan salah tengok Apa dengan 5. Okay, sampai sini kita pun matchkan yang kita kira salah satu dulu. Kita tak boleh gabung kira yang X dulu. Kira yang X, kita dapat 2 darab 2 ialah 4P tambah 6H per 5 sama dengan P. Kalau yang Y ni pula 6T tambah 3H per 5 sama dengan T. Dia nak apa tadi tu? Dia nak P dalam sebutan T. Okey. Sampai sini 4P tambah 6H sama dengan 5P. Saya bawa 5 ke sana. Yang ni 6T tambah 3H sama dengan 5T. Dia nak ungkapkan P dalam sebutan T. Ada tak huruf yang tak sebut? Huruf apa yang dia tak sebut? Ungkapkan P dalam sebutan T. Sedangkan kat sini kita ada berapa huruf? Kita ada huruf H. Kita ada huruf P, kita ada huruf H, kita ada huruf T, kita ada huruf H. Maksudnya dia nak awak matchkan dua-dua ni, tembungkan dua-dua ni. Okey, sekarang ni P pindah sini, 6H sama dengan P. Yang ini pula, saya pindah T kat sini, ni pindah sini. So 6T tolak 5T, T sama dengan tolak 3H. Macam mana kita nak temukan dia ni? Macam mana kita nak temukan dia? Saya tak nak H Jadi kita buat macam ni. H sama dengan P per 6. Yang ini H sama dengan T per negatif 3. H sebagai tajuk rumus. H sama dengan P per 6. Yang ni pindah sini T per negatif 3. Okey, H dengan H barulah kita temukan dia. H sama dengan P per 6 sama dengan T per negatif 3. Yang ini ialah H, yang ini pun ialah H. So tak adalah H kat situ. Dia nak P dalam sebutan T. Maksudnya P kat depan, jadi P sama dengan T per negatif 3 darab 6. So jawapan awak P sama dengan negatif 2T. Potonglah 3 dengan 6 tu 2. Negatif yang atas jadi negatif 2T. Okey, itu salah satu soalan. Menggunakan formula yang sama. Dia boleh tanya awak macam-macam. Okey, cukup hari ni Nanti banyak-banyak nanti. Awak cuba buat dalam buku kerja tu. Hari ni. Muka surat 132. 133. Tengok meja kat bawah tu. 134. 3 muka surat saja. Cuba buat dan ingat kena buat lakaran tu. Kena buat lakaran tu. Kalau tengok dalam buku awak pun dia melakar sama macam saya. Dia akan buat garis putus-putus. Garis putus-putus. Okey. Itu 132, 133, 134. Itu sahaja. Jangan lupa terus bersemangat. Jangan banyak sangat main game Luqman. Okey. Ada 3 orang tak siap homework. Ada yang tak buat homework ni. Habis dah tak habis? Kejap, jangan keluar lagi Jangan keluar lagi, saya nak screenshot siapa yang hadir ni. Boleh.